Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada sesi kali ini. Ustazah Kasum binti Muhammad Isa, tenaga pengajar di Masjid Kampung Siglap. Setiap hari Khamis pagi kami bersama-sama untuk membicarakan tentang hadis Riyadhus Salihin, tapi kita dalam bab jilid yang kedua lah. Pada hari ini Ustazah nak teruskan tentang hubungan kita dengan orang lain, termasuk juga pengalaman sebagai kaunselor rumah tangga, kadang-kadang kaunseling juga remaja-remaja dan juga belia. Jadi hari ini Ustazah nak fokuskan tentang bagaimana teknologi dia boleh jadi dua. Pada ketika ini teknologi yang kita ada ni memberi kesan untuk kita merapatkan hubungan antara kita dengan orang lain, dengan ibu bapa misalnya tak lama tak jumpa, kita boleh zoom, kita boleh adakan video untuk kita nampak satu sama lain. Begitu juga dia boleh lebih merosakkan kalau kita salah lah menggunakannya. Jadi kebanyakan orang manusia ni kan, kita kurang untuk menilai dia punya kesan daripada segala perkara yang kita pilih dalam hidup kita. Jadi Ustazah nak sentuh dulu dalam kitab Riyadhus Salihin ini dalam bab kelima, bab al-muraqabah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tu sentiasa melihat kita apa yang kita buat, iaitu Ustazah datangkan dengan page yang pertama dia tentang ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Sadaqallahul azim. Dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang yang bersujud. Dalam sembahyang Allah lihat, Allah muraqabah, Allah intai orang sebut mengintai ataupun melihat segala perbuatan yang kita lakukan, apa yang ada dalam diri kita, dalam hati. Kemudian firman Allah selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sadaqallahul azim. Dan dia adalah besertamu di mana saja engkau semua berada. Kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi ataupun di langit. Kemudian didatangkan dengan hadis yang pertama dalam kitab ini, iaitu hadisnya sangat panjang lebar, iaitu hendak diceritakan kita bahawa malaikat Jibril turun berjumpa dengan Nabi, tapi para sahabat tu tidak mengetahui siapa yang datang. Dalam message yang dibawa oleh malaikat Jibril tu dengan Nabi, dialog, itu salah satu daripada dakwah lah, kita dialog, jangan one way traffic aja, tapi kita berkomunikasi. Malaikat Jibril tanya tentang rukun iman, tentang Islam, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, kemudian tentang hari kiamat, kemudian tanya tentang al-ihsan. Di situ sangat-sangat penting lah bagi jiwa kita dan juga bagi jiwa anak-anak remaja kita semua belia, untuk kita sentiasa mengetahui tentang peranan ihsan ni dalam kehidupan. Iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau rasa engkau tidak melihatnya, ingatlah Allah sentiasa melihat engkau. Jadi di sini sebenarnya panjang lebar hadis tersebut, dan kepentingan hadis tersebutlah kita tengok dalam kitab Matan Arba'in pun dia adalah, tak salah saya, hadis yang kedua lah dalam bab ni, iaitu Allah itu sentiasa melihat apa saja yang kita buat. Kenapa Ustazah datangkan dengan tajuk yang ini bagi dengan hadis yang ini bagi menjawab persoalan tentang teknologi kita sekarang ni? Kerana selalunya kita lihat gambar-gambar, video dan sebagainya antara kita sendiri kan, ada yang kebanyakan antara kita sahaja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa-siapa lagi yang tahu. So itu murakabah tu ataupun penjagaan kita kena tahu segala panca indera kita memberi kesan kepada kehidupan, kepada sikap, mentaliti kita. Dalam membicarakan diary seorang kaunselor ni, dalam kehidupan daripada tahun 2000 lah saya berkecimpung dalam bidang ni, membantu mereka-mereka dalam kehidupan berumah tangga. Kita nampak bahawa makin lama makin banyak isu-isu yang bukan saja zaman dulu tak ada lah isu-isu tersebut. Isu komunikasi dah tak ada, tidak berkomunikasi lagi pasal semua melihat video masing-masing, handphone, website macam-macam lah ada orang pergi dan sebagainya. Dan sampai anak-anak kita lah kita didik tu pasal jadi sampai generasi yang sekarang ni, generasi sekarang yang banyak menggunakan teknologi tanpa memikir kesan dengan apa saja yang mereka lihat. Kadang-kadang nak dah berkahwin tapi tak jaga, bila tak jaga panca indera tersebut, banyak tengok bahan-bahan lucah dan sebagainya, ini sebenarnya tidak membantu. Kemudian kita terlalu ikut-ikut sangat dengan trend bercakap secara bebas, kita tanpa kita terletak gambar kita dan sebagainya, dan kita lontarkan kepada siapa-siapa saja di media sosial, komen-komen, misalnya kita tak tahu pun siapa yang komen, yang boleh kadang-kadang menjatuhkan kepribadian orang, membuka aib orang, kerana perbalahan yang berpanjangan, tidak ada penyelesaiannya, kerana mulut ni senang nak ucapkan. Tanpa kita boleh cakap kita tak sengaja, kita maksud lain, kita tak maksudkan yang macam gitu, supaya masyarakat kita pasal terlalu sangat mudah untuk berbicara, jadi mereka menggunakanlah platform yang seperti ini untuk mengeluarkan isi hati. Cuba kita lihat kita ambil teknologi ni untuk sebagai dalam kehidupan kita, menjadi orang yang dalam perkembangan terkini kan, kita semua gunakan. Kemudian sepatutnya dia merapatkan hubungan kan, tapi kita mempergunakan dia sampaikan kita isolate diri kita, bersendirian aja, tak tengok anak isteri macam mana, isteri tak tengok suami tak tengok isteri. Lepaskan anak-anak apa yang anak-anak nak buat, kasih anak seorang satu, jadi mereka pun busy dengan perkara-perkara ni, tak ada kontrol. Jadi kita nampak kan, dia balik kepada perkara-perkara yang disebabkan perkara yang macam gini, kita jadi seperti itu. Kemudian kita menyendiri, kita bersendirian semua. Kemudian kita nak pula entertainment, kita pula pergi kepada public lah, pada media sosial, untuk kita nak sampaikan kita punya perasaan dan sebagainya. Kan boleh berbincang dengan keluarga dulu, macam dengan isteri, suami, adik-beradik dulu, macam mana fikrah ni, boleh tak sebelum kita lontarkan kepada public. Tengok mereka pun manusia yang kita boleh discuss impact dia macam mana kalau aku cakap, tapi kita tak buat begitu. Kita nak keluarkan isi hati kita kepada public, maka itulah yang terjadi. Kita tak berbual sekalangan kita sendiri, dan kita keluar kepada pihak luar untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari pengertian. Itu sangat-sangat pada masa ini banyak mengecewakan lah, kerana kita menggunakan media sosial ni yang sepatutnya merapatkan hubungan, tapi yang membuatkan kita lebih banyak
terpisah antara satu sama lain. So banyakkan orang nak cari kebahagiaan pada ketika ini kan. Sebenarnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita raih dekat media sosial ni kan, adakah ilmu dan teknologi ni berjasa besar kepada manusia, mendekatkan yang jauh dan memudahkan hal yang sulit, akan dapatkah menjamin kebahagiaan hidup manusia? Ini satu persoalan. Adakah ilmu dan teknologi ini berjasa besar kepada manusia, dapat mendekatkan yang jauh dan memudahkan hal-hal yang sulit, dapat menjamin kebahagiaan hidup manusia? Macam kita memudahkan orang nak bayar zakat ke, nak bayar fidyah ke dan sebagainya menggunakan online. Tapi bagi mereka-mereka yang lebih tua kan, tak tahu teknologi ni adalah payah bagi mereka untuk menggunakannya. Kita asatiza pula kena banyak membantu mereka untuk menggunakan teknologi ni. Bukan teknologi ni kadang-kadang datanglah ada yang mudah, ada juga kesan-kesan jugalah yang susah kadang kan untuk mereka nak gunakan. Jadi dia sebenarnya tidak dapat menyelesaikan semua masalah lah. Memang dia cepat, kadang-kadang boleh memudahkan hal-hal yang sulit. Kita tak payah datang, kita just do online dan sebagainya. Tapi ada kalanya perlulah dari segi fizikal manusia untuk bertemu. Kadang-kadang very important lah. Jadi dekat sini ada seorang penjaga barat lah, di samping pandangan yang materialistik ni, telah mengambil satu kesimpulan. Pandangan dia ke arah materialistik lah, kehidupan material, telah mengambil satu kesimpulan bahawa manusia dalam perjuangannya dengan alam sesungguhnya telah mencapai kemenangan dengan senjata ilmu pengetahuan. Kita nampak perkembangan ilmu pengetahuan. Kita mencapai kemenangan, kegemilangan. Orang naik dan turun, dipuja dan sebagainya berdasarkan ilmu pengetahuan. Apa yang dapat dia raih. Tetapi dia cakap sini, tapi dalam perjuangan melawan hawa nafsunya sendiri belum mengarah kepada kemenangan. Tak dapat nak kawal, teknologi tak dapat nak mengawal nafsu dia, nak mengawal. Beliau mengarah kepada belum mengarah kepada kemenangan, sedang senjata ilmu pengetahuan tidak dapat menolongnya. Kadang tidak dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri dia, kepuasan. Diakuinya bahawa penjaga barat ni juga mengakui bahawa hanya agama yang dapat dijadikan kawan dalam perjuangan itu, dalam melawan pengaruh hawa nafsu. Jadi dalam kita mencari kebahagiaan ataupun pengertian ataupun tak orang faham kita, orang hargai dan sebagainya, teknologi tidak dapat membantu keseluruhannya lah untuk mencari kebahagiaan tersebut. Ini sebabkan itu banyak orang yang kadang sampai hilang akal fikiran, hilang pedoman ataupun hilang tak nampak dia punya penjagaan harga diri dia di media sosial apabila mereka tu keluar daripada norma-norma kehidupan yang biasalah, seperti ada yang terpekik terlolong, maki hamun, gunakan kata-kata kesat. Tak kira lah mereka itu manusia yang biasa normal ataupun transgender ke dan sebagainya, tetap manusia yang perlu memberi contoh baik bagi orang lain lah. Tak mesti nak jaga percakapan dan sebagainya. Malangnya kebanyakan kita tidak menjaga batas-batas tersebut. Dan bila orang misalnya mengata kita dan sebagainya, kita akan cepat melenting dan marah. Kita rasa kenapalah, kita dah buat banyak kebaikan pun orang tak nampak dan sebagainya. Di situlah pengaruh media sosial dalam kadang-kadang menentukan kebahagiaan seseorang itu bila dia salah gunakan teknologi tersebut. Jadi kalau begitu teknologi ini tidak dapat membantu dia dalam kebahagiaan dia. So di manakah letaknya kebahagiaan tersebut? Kebahagiaan sebenarnya terletak dalam diri manusia itu sendiri. Bahagia bukan dalam harta yang banyak, bukan dalam kekuasaan dan kemuliaan, bukan dalam dalam memperolehi berbagai macam kesenangan, bukan dalam memperolehi berbagai macam kesenangan,
dan juga kemewahan. Banyak orang yang punya kesenangan dan kemewahan juga, mereka tidak dapat kebahagiaan dia. Bahkan bukan pula dalam ilmu pengetahuan tentang kebendaan. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak dapat kita rasa, tidak dapat dilihat mata, tidak dapat dihitung dalam jumlah angka-angka, tidak dapat disimpan dalam gudang dan tidak dapat dibeli dengan dolar, rupiah ataupun pound, ataupun apa segala duit, dinar ke apa. Kebahagiaan itu satu hal yang dirasakan oleh manusia dalam batinnya sendiri, bukan didatangkan dari luar, iaitu jiwa yang mesti daripada jiwa yang bersih, hati yang tenteram, fikiran yang lapang dan perasaan tenang. Jadi kebahagiaan tu sebenarnya suatu yang tumbuh dan bersemi dalam diri manusia dan bukan didatangkan dari luar. Ke dalam diri manusia tu, ini penyelidikan yang dilakukan, balik kepada agama kita, bagaimana dia datang daripada hati kita, tak kira kita status apa kan. Jadi kalau kita ada rasa ketenangan, itulah kebahagiaan sebenarnya, tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, kan. Allah berkata seperti itu, hendaklah engkau adalah berzikir kepada Allah, itu akan memberi ketenangan dalam jiwa. Balik kepada pengisian dalam diri kita tu apa. Jadi kalau kita kosong dari segi pengisian terhadap cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka benda-benda lain masuk tidak dapat mencapai kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dan mengikut sunnah Nabi-Nya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya tu mesti ada dalam diri. Sebabkan itu faktor status, macam kita lihat bagaimana pada zaman Sayyidina Umar, apabila dia tanya tentang seorang pengembala budak kecil yang mengembala, mereka tu dia tu menjawab tentang sifat takut dia kepada Allah Subhanahu Taala. Apabila Sayyidina Umar minta satu kambing, kalau dah banyak sangat tu minta satu, apalah salah, bukannya tahu pun kan. Jadi bila dia punya ucapan tu, dia jawab sesungguhnya Tuhan kepada Tuhan aku nampak. Tuhan aku memang tak nampak, tapi Tuhan kepada Tuhan aku nampak. Bagaimana nilai ketenangan yang ada pada diri dia dari segi menjawab, dia tak rasa gemetar takut pasal dia tahu dia dalam keadaan yang tenang, keadaan yang betul. Bagaimana status sebagai pengembala budak suruhan seperti itu, sudah mempunyai tahap keimanan yang sangat tinggi. Itu yang penting dalam diri anak-anak muda kita. Kita yang tua ni pun yang kita bukan tua lah, yang dewasa ni, yang sudah lama lah hidup, yang berpengalaman banyak, jadi kita pun perlu pengisian yang bertingkat-tingkat, maknanya memperdalami dengan lebih banyak lagi, lebih mempertingkatkan diri. Kalau dulu asyik baca Yasin je, kita bacalah surah-surah yang lain juga, tingkatkan diri kita. Jadi kebahagiaan tu kita tengok adalah ketenangan sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita menghadapi masalah rumah tangga yang macam gini, ataupun wanita-wanita depres, lelaki-lelaki yang depres, yang tertekan dan sebagainya disebabkan hidup, kita akan balikkan dia kepada zon ketenangan. Itu sangat-sangat penting, tenang. Jadi kebahagiaan tu sebenarnya adalah satu perkara yang kita nak kena cari. Kebahagiaan yang perlu kita cari adalah dalaman kita yang perlu kita dapat. Kerana yang luar tu kadang-kadang tidak menjamin kebahagiaan yang total. Luar tu seperti macam kemewahan banyak, kita tak ada apa saja yang kita nak, kita boleh dapat, nak pergi mana pun boleh, dengan kewangan yang kita ada tu luaran, kadang-kadang pun tidak dapat mencapai kebahagiaan yang sebenar yang kita harapkan. Jadi kita boleh dapat juga daripada firman Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Nahl, Auzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sadaqallahul azim. Dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik, man 'amila salihan min zakarin aw unsa, jadi siapa yang melakukan perbuatan yang baik daripada lelaki dan juga perempuan, wa huwa mu'minun, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik.
Okay, Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Jadi dia mengerjakan amalan soleh, dia orang yang mukmin. Okay, mengerjakan amalan soleh, dia orang mukmin, kemudian mengamalkan praktis agamanya dengan baik, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik, tunjukkan bahawa orang Islam itu adalah orang yang beriman pada Allah dan dari segi akhlak yang baik. Jangan sampai disebabkan akhlak kita orang mengecam agama. Selalunya itulah yang berlaku, kecaman terhadap agama disebabkan oleh penganutnya. Jadi tidak ada kebahagiaan sebenarnya kalau tidak ada ketenangan dalam diri. So pengisian dalam diri kita tu sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Baik kita masih dalam keadaan umur muda lagi, malah bila kita berkahwin dan sebagainya, pengisian dalaman itu yang akan membantu kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jadi teknologi itu sebenarnya perlukan pengisian dalaman supaya kita tu jangan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Taala. Misalnya kita bukan terlepas daripada pandangan Allah. Misalnya kalau kita buat sesuatu tu, kita tak nampak bahawa Allah melihatlah apa yang kita lakukan. Kita kena selalu ada sifat aku lakukan perkara ni, tengok benda-benda yang tidak baik sebenarnya, lucah dan sebagainya, akan mempengaruhi diri. Jadi banyak perkahwinan yang kita lihat lately ni, kebelakangan ni, banyak yang ada masalah tentang teknologi ni. Suami tidak mempergauli isteri lagi, disebabkan terlalu fokus kepada game, kepada handphone, dan dia tak rasa pun nak bersama dengan isteri dia. Kemudian dalam masa yang agak lama, jadi mereka menyendiri antara satu sama lain. Jadi ini perkara yang perlu kita ambil serius, kerana dia kalau kita tak tangani dengan betul-betul, dia akan beranak pinak lah, dan akan banyaklah rumah tangga yang akan musnah disebabkan pengaruh sebegini. Jadi kita hati-hatilah. Jadi kita lagi satu cerita misalnya yang kita boleh ingat tentang bagaimana apabila Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar, apa yang Nabi sebutkan waktu mereka dekat gua, sedangkan Abu Bakar takut, apa yang Nabi ingatkan kepada sahabatnya, iaitu la tahzan innallaha ma'ana. Kita boleh dapat dalam surah Taubah. Dalam surah ni disebutkan sesungguhnya Allah telah menolong Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir mengusirnya hanya berdua saja. Keduanya dalam gua. Di kali itu dia berkata kepada kawannya, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kena selalu ingat muraqabah Allah bersama dengan kita. Jangan sekali-kali masuk ke dalam zon yang tidak baik ni. Nanti nak keluar dah jadi satu addict. Maka ramai yang tidak dapat keluar daripada perkara-perkara yang macam gini. Kadang-kadang diorang tak ada bila melihat video-video ni, dia tak ada personal in touch tau. Dia tak dapat pegang antara satu sama lain. Tapi dari segi teknologi tu mendekatkan mereka untuk melakukan dengan banyak lagi maksiat. Jadi maksiat mata semua, kita kena banyak jaga. Lagi-lagi orang-orang muda sekarang ni, kerana terlalu banyak sangat teknologi 24 jam buka. Kita kena hati-hatilah wahai pemuda-pemuda sekalian, banyak hati-hati kerana maksiat mata ni sangat-sangat bahaya, kerana daripada mata tu terdapat banyak pengaruh-pengaruh yang kita kadang-kadang tidak dapat menjaga, menjaga panca indera yang lain. Kalau kita tak dapat dengan ini, kita lakukan pula. Tak dapat kita nak naik kesedapan, maka kita lakukan pula dengan perbuatan, pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya kita pergi. Jadi dalam agama banyak mengingatkan kita supaya kita menjaga, jauhkan daripada maksiat, tinggalkan, jauhkan daripada maksiat, jangan dekati maksiat, kerana kadang-kadang boleh mengganggu kehidupan kita seterusnya. Ada yang misalnya akan jumpa kawan-kawan yang dalam geng-geng yang tidak membantu dalam kehidupan, salah bawa, salah jalan. Daripada situ nanti banyaklah anasir-anasir lain yang akan timbul.
Kena hati-hati wahai anak-anak muda. Kita juga yang kes-kes banyak yang rumah tangga ni bukan anak muda je, dah meningkat usia pun. Tapi mereka itu kadang-kadang daripada dulu tak dapat teknologi ni, tak dapat handphone dan sebagainya. Sekarang dapat, dah kerja dan sebagainya. Jadi mereka tu tak dapat kawal perasaan. So kita nak kena jaga banyak-banyak panca indera kita supaya bersesuaian dengan apa yang agama tuntut, Allah dan Rasulnya tuntut. Di sini kita boleh tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 30, maka hadaplah mukamu dengan betul kepada agama ciptaan Allah yang dijadikannya manusia sesuai dengan agama itu. Kita kena praktis agama. Jadi kita nak kena dekatkan diri kepada agama. Tak tahu mengaji misalnya, ada masa dalam hidup ni yang kita boleh baru belajar mendekatkan diri kepada agama. Cuba kalau misalnya kita fail dapat satu guru yang benar-benar memahami, teruskan cuba insya-Allah. Kerana bila kita lihat perkembangan Islam, para sahabat, para orang ilmuwan, imam-imam mazhab dan sebagainya, mereka tu sentiasa tak berhenti untuk mencari guru-guru mereka. Satu guru ke satu guru, tidak hanya satu guru saja, dia berguru dengan banyak orang. Kadang ini sampai ke sini ada yang kena, kadang-kadang kita bertukar. Even kaunselor pun kita ada garis pandu. Kadang-kadang kita dapat membantu orang ini kan, klien ni, jadi kita kena beri pula kepada orang lain. Itu pun adalah satu usaha. Kadang-kadang kita tak match lah dengan klien, kita sampaikan kepada orang lain kes tersebut. Tapi dalam masa yang sama, sangat-sangat penting dalam masa teknologi ni, pesat ni, yang open space kita ni, kita kena jaga sensitivity, rahsia-rahsia klien. Cuma Ustazah sangat-sangat prihatin pada masa ni, banyak program-program yang menunjukkan keaiban kita sendiri kita keluarkan. Janganlah sampai ada program seperti itu. Itu kena ada pembaharuan. Pembaharuan bukan ke arah sampai begitu sekali. Ada satu program tu, misalnya isteri dia mengaku yang dia ada hubungan dengan lelaki lain di depan halayak ramai-ramai begitu. Jadi saya pun baca komen-komen kat bawah, ada yang mengatakan kalau aku suami dia, aku tak nak mengakulah aku suami dia kat dalam majlis tersebut. Malulah. Jadi itu sensitivity tu kita kena jaga. Kerana bila kita lihat juga ada hadis-hadis yang Nabi tak sebut pun siapa. Kerana itu tidak penting. Yang penting macam kita pun kalau kita cakap tentang satu cerita pun, sebagai panduan dia yang sebut siapa. Jadi supaya kita nak kebaikan daripada cerita tersebut, apa yang dapat kita raih daripada cerita tersebut, bukan siapa. Kerana saya takut manusia ni kadang-kadang bila dia tahu kesilapan orang, dia akan buang segala kebaikan yang orang tu lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menerima taubat hamba-Nya, tapi kita sama kita tu belum tentu mudah untuk menerimanya. Jadi saya selalu nasihatkan pasangan, kalau awak nak kasih peluang kedua kepada pasangan awak, cuba untuk menjaga supaya tidak mengungkit kisah-kisah lama. Jadi kita kena beri dia peluang, beri dia masa untuk kita sama-sama tolong untuk berubah. Kerana kita kan yang memberi peluang tersebut. Kita kena saling bantu-membantu antara satu sama lain. Ustazah rasa sampai di sini saja perkongsian untuk kita lebih fokus kepada kehidupan kita dengan lebih baik. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar menjurus kepada peningkatan iman dan takwa, bukan memecah belahkan antara kita satu sama lain. Bercakap dengan cakap yang baik, walaupun dekat media sosial, dekat grup WhatsApp dan sebagainya, terdatangkan dengan fikrah yang baik, supaya orang lain dapat mengerti mengapa perkara ini kita sampaikan. Jangan menghina antara satu sama lain, kerana teknologi ni untuk mendekatkan kita sebenarnya, bukan untuk memisahkan kita dengan orang lain. Saya harapkan kita lakukan teknologi, gunakan teknologi sekarang ni untuk kita mendalami ilmu, untuk jadi orang yang lebih baik, matang, berfikiran waras. Kita terima kritikan dan nasihat daripada orang lain dengan cara baik.
yang kita memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Lebih banyak berlapang dada, bila matang tu lebih banyak berlapang dada, supaya kita dapat menerima nasihat, teguran daripada orang lain dengan lebih baik. Kerana orang sayang dengan kita lah, pasal orang beri nasihat, kan, dan apa nasihat yang mungkin boleh menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik ataupun menjatuhkan kita punya semangat, kita tepis lah, kita duduk tepi, kita jangan banyak fikir, kita kena kawal pemikiran kita, minda kita untuk tenang. Anda sendiri perlu kawal minda anda untuk tenang. Kalau tidak akan merubah nasib seorang, melainkan orang itu mengubah nasib mereka sendiri. Sampai sini saja Ustazah berkongsi dari seorang kaunselor dalam menangani isu teknologi, kehidupan kita, silaturahim kita, ukhuwah kita sama kita, keluarga dan juga masyarakat. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.